Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugasan 2 bagi penulisan akademik kod GWCP 1042. Bagi video kali ini, saya dan rakan sekumpulan saya akan menganalisis sebuah artikel dari segi keutuhan wacana, kejelasan dalam penulisan artikel tersebut dan sumber rujukan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Ainun Azwa binti Hashim dari unit BM2 dan rakan sekumpulan saya pada kali ini ialah Anis Sufia binti Ruslimi juga dari unit BM2. Pertama sekali, kita akan lihat apa itu keutuhan wacana. Menurut Nisafia Karim pada tahun 2003, wacana ialah gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks, contohnya rencana. Wacana juga merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Jawa iaitu wacana yang bermaksud baca. Sebuah wacana juga berkaitan antara unit-unit bahasa atau unsur-unsur seperti kata, frasa, klausa dan ayat disusun dengan sempurna sehingga memperlihatkan ada hubungan dan keterikatan serta perkembangan fikiran yang sentiasa berkesinambungan. Kesinambungan ini dapat melahirkan satu kesatuan fikiran yang utuh. Kesatuan yang utuh itulah yang menunjukkan ianya sebuah wacana yang baik. Keutuhan wacana ada 4 iaitu keutuhan semantik, keutuhan gramatikal, keutuhan leksikal dan keutuhan fonologi. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Menurut Faridah Nazir et al. 2014 menjelaskan keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan melibatkan hubungan-hubungan antara klausa dengan ayat yang terdapat dalam hasil penulisan. Keutuhan semantik dapat dilihat dari dua segi iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik dari segi latar wacana atau konteks. Hubungan semantik antara bahagian wacana merangkumi hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan tujuan contohnya dia menyimpan wang dalam tabung untuk membeli sebuah motosikal. Hubungan sebab dan hasil contohnya dia merupakan seorang yang peramah dan sangat baik. Misalnya ataupun hasilnya dia disenangi dan mempunyai ramai kawan. Hubungan semantik yang dilihat dari segi latar wacana merangkumi kesatuan tajuk atau topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar dan laras bahasa yang bersesuaian. Maksudnya dalam sesebuah penulisan atau artikel terdapat laras bahasa tertentu yang sesuai digunakan dalam penulisan tersebut. Seterusnya kita akan menganalisis contoh keutuhan semantik berdasarkan artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami bertajuk Pengaruh Media Terhadap Kesihatan Mental dalam Kalangan Masyarakat oleh Raja Nurul Hafizah Raja Ismail dan Wan Hashris Rizal Wan Abu Bakar. Pertama ialah hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat yang dipetik daripada artikel tersebut ialah masyarakat di negara ini juga dilihat semakin lama semakin ramai menggunakan peranti bagi tujuan menggunakan media sosial. Sebab di sini ialah masyarakat di negara ini dilihat semakin lama semakin ramai menggunakan peranti dan tujuannya ialah untuk menggunakan media sosial. Seterusnya ialah sebab dan hasil. Contoh ayat yang ada dalam artikel tersebut ialah pada tahun 1956 Jabatan Penyiaran berpindah lagi ke Rumah Persekutuan Kuala Lumpur. Perpindahan ini secara langsung memberikan kesan kepada perkembangan penyiaran di negara apabila beberapa buah stesen radio diwujudkan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Seterusnya ialah hubungan memperkuat isi. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ialah sejarah media elektronik di Malaysia bermula pada tahun 1921 setelah seorang jurutera elektrik kerajaan Johor iaitu Albridge membawa pulang set radio ke Tanah Melayu. Selepas itu, beliau menubuhkan Persatuan Wireless Johor dan memulakan
dan memulakan siaran melalui gelombang 300 meter. Albers juga turut menubuhkan persatuan itu di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Bertitik tolak usaha itu, Persatuan Wireless Malaysia telah melancarkan siarannya dari Bukit Petaling, Kuala Lumpur, dan pelbagai usaha seterusnya dilakukan oleh Sir Shinton Thomas sehingga wujudnya Perbadanan Penyiaran Malaya yang merupakan sebahagian daripada Kementerian Penerangan British. Isi utama yang dibincangkan dalam perenggan ini adalah mengenai sejarah media elektronik di Malaysia. Jadi, ayat-ayat yang seterusnya ini memperkuatkan lagi isi mengenai sejarah media elektronik apabila adanya ayat yang menyatakan terdapat seorang jurutera bernama Albers yang membawa pulang set radio ke Tanah Melayu, seterusnya berkembang kepada berwujudnya Perbadanan Penyiaran Malaya yang merupakan sebahagian daripada Kementerian Penerangan British. Pada slide kali ini pula, kita akan masuk pada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan fonologi juga berperanan sebagai penanda dan pemisah kata serta perbezaan struktur ayat. Keutuhan fonologi dapat dilihat dari 3 aspek, iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Nada suara pula berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Contohnya dalam wacana lisan, kita akan menggunakan nada suara tinggi dan rendah bagi membezakan beberapa situasi atau keadaan. Hentian atau kesenyapan suara pula berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti koma, noktah, tanda seru, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Ini merupakan contoh keutuhan fonologi yang dipetik daripada artikel tersebut. Dalam perenggan ini terdapat beberapa tanda titik yang digunakan sebagai tempat untuk mengakhiri sesuatu pernyataan yang lengkap, dan tanda koma juga digunakan bagi menunjukkan adanya tempat berhenti sebentar. Dalam perenggan ini juga terdapat tanda titik bertindih yang digunakan untuk memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu, manakala tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Dalam perenggan ini juga terdapat tanda petik yang digunakan. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal merupakan satu hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Jadi, dalam keutuhan gramatikal ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah penanda rujukan, yang kedua ialah penanda penggantian, yang ketiga ialah penanda penghubung dan yang keempat ialah penanda elipsis. Baiklah, kita pergi kepada penanda yang pertama, iaitu penanda rujukan. Penanda rujukan ini melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Contoh bagi kata ganti nama diri ialah mereka, dia, kami, beliau dan lain-lain. Manakala kata ganti nama tunjuk, contohnya seperti itu, ini, sana dan sini. Seterusnya ialah penanda penggantian. Penanda penggantian ataupun dikenali sebagai substitution merupakan proses pertukaran unsur bahasa dengan unsur ayat yang lain. Jadi, proses pertukaran ini merupakan proses pertukaran frasa dengan kata nama ataupun frasa dengan kata kerja dan juga frasa dengan klausa yang lain. Penanda penggantian ini juga terdiri daripada penggantian nominal, penggantian verbal dan juga penggantian klausa. Baiklah, seterusnya yang ketiga ialah penanda elipsis. Penanda elipsis ataupun pengguguran merupakan unsur pelenyapan untuk mengelakkan pengulangan maklumat dalam ayat yang seterusnya. Jadi, penanda elipsis ini digunakan untuk menggugurkan perkataan atau frasa yang telah diketahui oleh pembaca. Dan penanda elipsis ini juga bertujuan untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat yang sama.
Penanda penghubung ini berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa dan juga ayat dengan ayat. Jadi penanda penghubung ini juga untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan. Terdapat banyak penanda penghubung, salah satunya dari segi penghuraian, pengembangan idea, penambahan, tantangan, penghubung musabab dan juga penghubung tempat. Maksudnya ada kronologi seperti cara-cara dan ada turutannya. Jadi dalam penanda penghubung ini banyak digunakan dalam penulisan ilmiah, khususnya untuk memantapkan lagi isi dan juga idea yang ditulis oleh penulis. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada analisis contoh keutuhan gramatikal berdasarkan artikel. Jadi di sini saya telah menjumpai penanda rujukan yang telah digunakan dalam artikel berkenaan. Ayat yang telah saya highlightkan iaitu Jurutera Elektrik Kerajaan Johor iaitu AI Birch, dia menggunakan penanda rujukan beliau bagi menggantikan jurutera itu tadi. Jadi dia tidak mempunyai pengulangan yang sama di mana pembaca juga telah mengetahui bahawa perkataan beliau itu dirujuk kepada jurutera elektrik tersebut. Baiklah, yang kedua ialah analisis mengenai penanda penggantian. Pada artikel ini, saya menjumpai perkataan isu ini sebagai penanda penggantian. Perkataan isu ini merujuk kepada isu-isu kesihatan mental yang ingin dinyatakan dalam artikel ini. Slide yang seterusnya ialah analisis penanda penghubung. Pada penanda penghubung yang telah saya jumpa ialah dari perkataan selain itu. Jadi, perkataan selain itu merupakan salah satu penanda penghubung untuk menghubung antara isi dengan isi dalam satu perenggan tersebut. Baiklah, seterusnya saya akan sambung mengenai keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik iaitu makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Jadi keutuhan leksikal ini juga merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara perkataan dalam wacana. Terdapat 7 jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal. Yang pertama ialah pembuka dan penutup, yang kedua akronim, yang ketiga pengulangan, yang keempat persamaan leksikal, yang kelima kolokasi, yang keenam hiponim dan yang ketujuh unsur bersambut. Baiklah, kita akan pergi kepada maksud hiponim. Hiponim ini merupakan kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Seterusnya homonim. Homonim ini merujuk kepada perbezaan makna berdasarkan konteks dan situasi atau kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai maksud yang berlainan. Seterusnya antonim. Antonim ini merupakan kata-kata yang membawa makna yang bertentangan ataupun lebih jelas dikata sebagai perkataan yang tidak sama maksud, berlawanan. Seperti tinggi dan rendah, berlawanan. Seterusnya sinonim. Sinonim ini ialah kata yang menyokong makna yang sama ataupun hampir sama. Seterusnya kolokasi. Kolokasi ini merupakan dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya mempunyai kaitan antara satu sama lain. Ini merupakan analisis contoh keutuhan leksikal berdasarkan artikel. Pada aspek sinonim, diterbitkan dan penerbitan ini mempunyai maksud yang sama. Jadi perkataan ini masih lagi menggunakan konsep yang sama. Seterusnya hiponim. Hiponim ini merupakan perkataan yang terangkum dalam perkataan yang lain. Seperti di sini, perkataan penerbitan akhbar ini merangkap penerbitan akhbar yang lain sepertinya Penang Gazette, The Straits Times, Malay Mail dan Jawi Peranakan. Ini adalah antara penerbitan-penerbitan akhbar yang ada pada zaman dulu. Maksudnya, perkataan yang telah saya highlightkan dalam slide ini merupakan kata-kata yang merangkumi ataupun berada di bawah penerbitan akhbar ini. Seterusnya, ini merupakan keutuhan leksikal bagi pengulangan. Dalam perenggan ini, dapat beberapa pengulangan perkataan yang digunakan dalam perenggan ini. Seperti kita nampak dalam slide ini, terdapat isu kesihatan mental, Malaysia dan kajian yang diguna ataupun berulang kali dalam satu perenggan. Seterusnya,
Aspek yang kedua yang akan kami analisis pada video kali ini ialah kejelasan dalam penulisan artikel yang dianalisis. Yang pertama, konsep kejelasan dalam penulisan merangkumi penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas dapat dilihat dari segi ayat topik, ayat yang menyatakan persoalan atau perkara yang akan dibincangkan dalam sesuatu perenggan, dan ayat isi pula berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Ini merupakan contoh keratan artikel yang dipilih yang saya rasa mengandungi yang saya yakin ada ayat topik dan ayat isi. Ayat topik yang berbunyi terdapat banyak kajian lepas yang mengaitkan tentang peranan media terhadap kesedaran kesihatan mental, manakala ayat isi pula laporan media merupakan salah satu faktor wujudnya stigma tentang isu kesihatan mental dan mengaitkan pesakit mental sebagai seorang yang boleh mendatangkan bahaya kepada orang sekeliling seperti pesakit skizofrenia. Ayat topik dalam perenggan ini ialah peranan media terhadap kesedaran kesihatan mental. Ayat topik ini diperkukuhkan lagi dengan ayat isi, iaitu laporan media merupakan salah satu faktor wujudnya stigma tentang isu kesihatan mental dan mengaitkan pesakit mental sebagai seorang yang boleh mendatangkan bahaya kepada orang sekeliling. Kejelasan dalam penulisan artikel juga dapat dilihat dari segi perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah pertautan antara ciri-ciri linguistik yang menghubungkan satu urutan ayat. Michael Halliday dan Ruqayyah Hasan 1980. Manakala koheren pula merupakan kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Ini menurut Asma Haji Omar pada tahun 1993. Ini merupakan contoh kohesi berdasarkan artikel yang dianalisis. Kohesi atau tautan ini merujuk kepada ayat-ayat yang ada dalam perenggan tersebut saling mempunyai kesinambungan idea dan berkaitan antara satu sama lain. Contohnya, menurut Cambridge Dictionary, media baru bermaksud produk dan perkhidmatan yang memberikan maklumat atau hiburan menggunakan komputer atau internet dan bukan melalui kaedah tradisional seperti televisyen dan akhbar. Menerusi laporan tahunan 2012, Malaysian Communications and Multimedia Commissions MCMC seramai 19 juta orang menggunakan internet dan statistik pada tahun 2016 mencatatkan sebanyak 21 juta orang pengguna internet di Malaysia, iaitu peningkatan ke 68.5%. Perkembangan ini turut memberi kesan kepada media elektronik apabila rakyat di Malaysia lebih gemar menghabiskan masa dalam talian berbanding menonton televisyen dan mendengar radio. Slide seterusnya ialah contoh koheren berdasarkan artikel yang dianalisis. Kejelasan dalam penulisan akademik dari segi koheren dapat dilihat dari dua segi, iaitu ayat dengan ayat dan perenggan dengan perenggan. Ayat dengan ayat contohnya, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia 2013, kesihatan mental didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk mengekalkan satu hubungan yang harmoni dengan orang lain, berupaya untuk bergiat dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebolehan untuk memberi satu sumbangan kepada komuniti. Hal ini bermakna kesihatan mental merujuk kepada sesuatu keadaan yang membolehkan individu atau masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental dalam kalangan masyarakat Malaysia khususnya ialah satu perkara yang tidak asing lagi dan seringkali berita-berita mengenai kesihatan mental menghiasi dada akhbar dan juga media massa yang lain. Koheren antara ayat dengan ayat wujud apabila dalam ayat pertama dinyatakan tentang definisi kesihatan mental menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, manakala dalam ayat kedua pula masih lagi membincangkan
makna terperinci mengenai kesihatan mental. Dalam ayat ketiga pula, kesihatan mental dalam kalangan masyarakat Malaysia ini dikatakan satu perkara yang tidak asing lagi. Jadi ketiga-tiga ayat ini membincangkan tentang satu topik yang sama, iaitu kesihatan mental. Koheren antara perenggan dengan perenggan. Contohnya, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, media ditaktifkan sebagai alat atau medium perantara dalam komunikasi atau dalam perhubungan, manakala sosial bermaksud segala perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Secara ringkasnya, media sosial boleh didefinisikan sebagai satu platform atau aplikasi yang membolehkan pengguna berkongsi dan berinteraksi dalam rangkaian sosial. Seterusnya, pada perenggan kedua, penggunaan media sosial secara meluas dilihat sebagai satu medium komunikasi yang baik dalam menyampaikan maklumat, terutamanya kesedaran tentang kesihatan mental. Sebagai contoh, kempen kesedaran mental melalui Twitter, Facebook dan lain-lain media sosial. Selain itu, media sosial juga dilihat sebagai satu platform untuk berdiskusi secara terbuka, terutamanya bagi mereka yang pernah mengalami isu kesihatan mental, serta merupakan salah satu forum yang popular untuk orang ramai berkongsi pendapat, nasihat dan maklumat tentang kesihatan mental. Pada perenggan ketiga juga turut membincangkan mengenai media sosial. Buktinya, pada perenggan ketiga, media sosial membawa satu dimensi baru dalam perkembangan penjagaan kesihatan kerana ianya digunakan secara meluas oleh setiap lapisan masyarakat dan berpotensi sebagai platform atau alat komunikasi utama dalam menyampaikan maklumat tentang kesihatan mental. Jadi rumusannya, ketiga-tiga perenggan ini membincangkan mengenai media sebagai alat atau medium perantara dalam komunikasi atau dalam perhubungan untuk yang saling berkaitan dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya, ketiga-tiga perenggan ini membincangkan mengenai satu perkara yang sama, iaitu mengenai media sosial. Bermula dari segi definisi media dan sosial, seterusnya diikuti oleh penggunaan media sosial secara meluas sebagai satu media komunikasi, dan dikatakan pada perenggan ketiga, media sosial ini membawa satu dimensi baru dalam perkembangan penjagaan kesihatan kerana digunakan secara meluas oleh masyarakat. Baiklah, pada slide kali ini saya akan memberitahu mengenai sumber rujukan. Kerana sumber rujukan ini merupakan perkara yang perlu ada dalam sesuatu penulisan ilmiah untuk meyakinkan para pembaca membaca penulisan mereka. Jadi dalam penulisan ini, sumber rujukan sememangnya perlu ada dalam setiap penulisan ilmiah, di mana dapat pelbagai sumber yang sememangnya tersedia untuk dipetik dalam teks penulisan, sama ada sumber ini wujud dalam dokumen yang diterbitkan ataupun tidak, dan juga bercetak ataupun atas talian. Selain itu, rujukan ini juga perlu dibuat ataupun perlu dilampirkan dalam sesuatu penulisan kerana ini merupakan perbuatan memberi kredit ataupun menyebut nama kepada seseorang ataupun kepada sumber maklumat yang anda perolehi untuk membuat sesuatu penulisan ilmiah. Jadi kita wajarlah membuat rujukan ataupun melampirkan rujukan dalam penulisan ilmiah kita supaya kita tidak menyinggung mana-mana pihak serta boleh meyakinkan pembaca. Rujukan ini juga menandakan setiap perkara ataupun maklumat yang kita nyatakan dalam penulisan kita merupakan perkara yang telah kita tinjau dan juga dirujuk, sama ada dalam buku, dalam laman web, dalam jurnal dan lain-lain. Jadi setelah saya analisis, terdapat beberapa sumber yang digunakan dalam artikel yang telah saya pilih pada kali ini. Antara sumber yang digunakan ialah buku, akhbar, jurnal dan juga laman web. Manakala sistem rujukan yang digunakan ialah melalui rujukan American Psychology Association ataupun lebih dikenali sebagai APA. Baiklah, setelah saya menganalisis setiap rujukan yang telah dilampirkan dalam penulisan ini, yang pertama, dua daripada penulisan berkenaan yang melalui buku dan dua juga melalui akhbar. Seterusnya terdapat lebih daripada 5 daripada jurnal, dan juga seterusnya daripada laman web juga lebih daripada 5.
Jadi apa yang dapat saya simpulkan, sememangnya sumber rujukan ini perlulah kita lampirkan dalam setiap penulisan kita supaya kita tidak melanggar mana-mana hak cipta ataupun penyelewengan maklumat daripada mana-mana pihak. Jadi itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian yang saya dan juga Azwa dapat kongsikan kepada semua. Sekian, terima kasih.